Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Tuan Nur Sabrina binti Tuan Nur Hisham dari kumpulan 7 akan membentangkan satu tajuk iaitu sejarah awal pengamalan kitas semula di dunia. Pengenalan. Sejarah awal pengenalan kitas semula di dunia merupakan amalan kitas semula yang biasa dilakukan dalam sejarah manusia dengan merekodkan penyokong terawal iaitu Plato. Kurangnya bahan buangan dihasilkan dari rumah seperti abu, perkakasan rosak, tembikar ni menyebabkan sumber kajian dari pihak arkeologi bagi sampah silam mencadangkan lebih banyak sampah di kitas semula disebabkan ketiadaan bahan baru. Sebagai contoh di Britain, debu dan abu dari pendiang kayu dan arang batu dikumpul oleh pengumpul sampah dan di-downcycling sebagai bahan asas bagi penghasilan batu bata. Ekonomi sesebuah negara dan cara hidup penduduk sangat berkait dengan penjenaan sisa pepejal. Negara maju dan membangun ialah dua kumpulan negara yang dibahagikan mengikut negara-negara di dunia. Semenjana sisa bahan buangan dengan menggunakan teknologi canggih untuk mengitas semula sisa-sisa tersebut adalah dari negara yang berpendapatan tinggi. Pada masa yang sama, penghasilan sisa organik seperti dari sisa makanan dan kurang penghasilan dari bahan kitas semula seperti kertas, logam dan plastik adalah dari negara yang berpendapatan rendah. Pendidikan amalan kitas semula sisa pepejal di Malaysia semakin berkurangan kerana terdapat segelintir individu yang tidak bertanggungjawab membuang sisa pepejal ke dalam tong sampah tanpa mengikut jenis tong sampah kitas semula. Peningkatan sisa pepejal ini adalah disebabkan oleh pertambahan penduduk dari tahun ke tahun yang menyebabkan isu ini semakin meningkat, maka keperluan untuk melahirkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar turut membimbangkan. Seiring dengan permasalahan peningkatan sisa pepejal di Malaysia, program kitas semula diwujudkan sebagai satu alternatif kepada penyelesaian masalah ini. Namun, keberkesanan program masih belum mencapai keberhasilannya kerana kesedaran masyarakat di Malaysia masih lagi di tahap yang rendah. Maka kajian ini dijalankan bagi meneliti masyarakat terhadap program kitas semula khususnya bagi kawasan kajian di Taman Cempaka Haig, Duren Tegal, Melaka. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti kepentingan amalan kitas semula di kawasan kajian. Objektif yang kedua ialah untuk mengkaji keberkesanan pendekatan program kitas semula 3R ke arah pengurusan sisa pepejal hijau di kawasan kajian. Dan objektif yang akhir sekali adalah untuk membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan amalan kitas semula di kawasan kajian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mira Sufilia binti Azmiza 4BKM S1 akan membentangkan bahagian kajian literatur. Untuk bahagian ini terdapat 4 kandungan yang saya akan memberi fokus, iaitu yang pertama, sejarah kitas semula, yang kedua, kepentingan amalan kitas semula, yang ketiga, keberkesanan pendekatan program kitas semula 3R ke arah pengurusan sisa pepejal hijau, yang terakhir, langkah mengatasi masalah dalam melaksanakan program kitas semula. Yang pertama, sejarah kitas semula. Pengamalan kitas semula telah diamalkan oleh masyarakat dahulu lagi. Sejarah awal manusia telah menunjukkan bahawa manusia telah melakukan amalan kitas semula seawal 400 BC. Terdapat juga sumber kajian arkeologi di mana bahan buangan rumah seperti abu, perkakas rosak dan tembikar kurang dibuang dan ini menunjukkan banyak sampah silam yang dikitas semula disebabkan tiada bahan baru. Terdapat juga bukti serpihan gangsa dan logam yang dikutip dan dicairkan untuk kegunaan berterusan di Eropah. Di Britain, abu dan debu dari pendiang kayu dan arang batu dikumpul dan dikitar bawah atau dikenali sebagai downcycling menjadi bahan asas untuk menghasilkan batu bata. Hal ini untuk mengurangkan sampah awam di mana penduduk semakin bertambah dan padat serta kelebihan ekonomi yang mendapat bahan stok kitas semula berbanding mendapat bahan baru. Benjamin Law membangunkan proses menukarkan perca kain menjadi shoddy dan mugawal di Beckley, Yorkshire pada tahun 1813. Fiber kitas semula dan benang dara adalah gabungan dalam bahan ini. Dari seawal abad ke-19 hingga Perang Dunia Pertama, industri shoddy Yorkshire
barat di Bandar Batli dan Dopuri berakhir. Semasa Perang Dunia, kekurangan sumber telah menggalakkan kita semula. Semua negara yang terbabit dalam Perang Dunia Kedua telah melakukan kempen besar-besaran oleh kerajaan bagi mendorong rakyat menderma logam dan mengurangkan penggunaan fiber. Satu program pengekalan sumber ditubuhkan di setengah negara yang tiada sumber bahan mentah semula jadi seperti Jepun semasa perang diteruskan. Seterusnya, kepentingan amalan kita semula. Amalan kita semula memberi banyak kepentingan kepada manusia. Namun begitu, masih ramai yang tidak sedar kepentingannya baik kebaikan kepada manusia itu sendiri maupun kepada alam sekitar. Oleh itu, penting untuk sedarkan masyarakat sekeliling dengan kepentingan amalan kita semula ini. Kepentingan pertama adalah memelihara dan memelihara sumber semula jadi. Amalan kita semula amat menyumbang dalam usaha kita untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Hari demi hari, bilangan manusia di seluruh dunia semakin bertambah dan ini menyebabkan pertambahan sumber keperluan harian manusia. Contohnya, penerbangan pokok semakin giat dilakukan untuk digunakan untuk menghasilkan kertas dan perabot. Sikap boros orang yang tidak bertanggungjawab juga mengakibatkan kegiatan pembalakan tidak dapat dikawal. Amalan kita semula kertas membantu untuk mengurangkan kegiatan pembalakan untuk menghasilkan kertas. Yang kedua adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kebanyakan sampah yang boleh dikitas semula akan dikitas semula dan hal ini mengurangkan kadar pembuangan sampah. Alam sekitar akan terpelihara daripada sampah dan pencemaran bau, udara serta air akan berkurang disebabkan kurang pembuangan sampah. Pengurusan sisa pekerja juga amat sukar dilakukan. Berdasarkan apa yang dinyatakan Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja Negara, tanah di tempat pelupusan sampah tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk proses pembangunan atau perlu dirawat sekurang-kurangnya 20 tahun disebabkan air larutan serapan atau dikenali sebagai lecet dan gas yang berbahaya yang mempunyai kadar pencemaran yang tinggi. Masyarakat perlu sedar dan membuka mata untuk mengamalkan amalan kita semula bagi mengurangkan kadar pelupusan sampah. Yang ketiga adalah menjimatkan perbelanjaan kewangan. Barang yang dikitas semula dapat digunakan semula dan tidak perlu untuk membeli barang baru sekaligus dapat menjimatkan perbelanjaan. Kos perbelanjaan untuk menguruskan sampah juga dapat dijimatkan bagi 7 negeri di Malaysia iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Perlis, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya di mana kos boleh mencecah 2 bilion setiap tahun. Salah satu syarikat pengurusan sisa pekerja iaitu SW Corp menganggarkan kos yang banyak hanya untuk menguruskan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tempatan. Penting untuk kita mengubah pemikiran dan tabiat kita untuk lebih bijak mengamalkan amalan kita semula sampah dan sebagai contoh kita boleh menghasilkan baja dari sisa makanan. Kebaikan yang terakhir ialah memastikan kelangsungan hidup generasi akan datang. Bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir kilat sering berlaku pada akhir-akhir ini disebabkan pembarakan yang tidak terkawal dan pembuangan sampah di merata tempat. Pelepasan gas dan bahan kimia daripada kilang-kilang bagi menghasilkan produk tertentu juga menyumbang kepada pemanasan global dan kenaikan suhu bumi. Melalui amalan kita semula, bencana alam dapat dikurangkan dan hal ini sekaligus dapat menjamin kelangsungan generasi akan datang untuk menikmati kehidupan di bumi ini yang masih dipenuhi kehijauan. Seterusnya, saya akan membincangkan keberkesanan pendekatan program kita semula 3R ke arah pengurusan sisa pekerja hijau. Sisa didefinisikan oleh Lau sebagai sesuatu bahan yang tidak memberi kepentingan kepada manusia dan tidak digunakan lagi. Antara contoh sisa ialah bahan plastik, polisterina, botol minuman, kertas, tisu dan sebagainya yang kebiasaannya kita lihat
dibuang di merata-rata tempat. Eng pula mendefinisikan sisa sebagai satu proses yang melibatkan pemungutan, pengagihan, pengangkutan sehingga pelupusan di tapak pelupusan. Berdasarkan kenyataan SAW, lebih kurang 33,000 tan sisa pekerja dijana oleh purata penduduk negara kita setiap hari bersama 12 juta tan metrik anggaran sisa dalam tempoh setahun. Pengurusan sisa pekerja yang cekap harus melibatkan semua pihak termasuk pihak kerajaan, badan bukan kerajaan, sekolah dan masyarakat setempat. Kawasan yang tidak bersih dan tercemar adalah disebabkan oleh kurang kesedaran tentang kita semula dalam kalangan masyarakat. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, latar belakang dan tahap pendidikan dan ciri ini menyumbang kepada perbezaan ciri peribadi seperti motivasi, ilmu pengetahuan dan pelibatan dalam program kita semula. Walau bagaimanapun, masyarakat akan saling berinteraksi dan berhubung dalam aktiviti harian mereka dan hal ini telah mewujudkan kesatuan. Kesatuan boleh mewujudkan tanggungjawab dan saling bekerjasama bagi menjayakan program kita semula. Penyertaan masyarakat merupakan faktor terbesar yang menyumbang kepada kejayaan aktiviti pengurusan sisa pekerja. Sistem atau pengurusan sisa pekerja yang baik dapat menyumbang kepada pengurusan yang lebih sistematik. Oleh yang demikian, amat penting untuk mengetahui tentang latar belakang masyarakat dan sosioekonomi agar pelaksanaan program dapat menggalakkan penyertaan masyarakat. Penyertaan masyarakat dalam perkara berkaitan alam sekitar terutama dalam program kita semula ini masih rendah walaupun pelbagai pendekatan seperti iklan, kempen dan sebagainya telah banyak dipergiatkan. Keupayaan pihak berkuasa untuk mengekalkan program kita semula menjadi penyumbang besar supaya masyarakat akan terus terlibat dalam program kita semula dan sekaligus dapat mengurangkan sisa pekerjaan. Amalan kita semula diklasifikasikan sebagai komponen yang paling penting dalam urusan-pengurusan sisa pekerja. Hal ini kerana pelibatan komuniti dalam program kita semula dan pengurusan sisa akan dapat mengurangkan kuantiti sisa terbuang di tapak pelupusan sampah. Berdasarkan pemerhatian, walaupun pelibatan masyarakat setempat dan kempen tidak dijalankan secara berterusan, masih wujud kesedaran dan diri sesetengah masyarakat yang masih mengamalkan kita semula dalam kehidupan harian mereka. Tambahan daripada itu, sikap suka mengasingkan sisa pekerja sebelum dibuang juga diamalkan oleh segelintir masyarakat. Kaedah pengasingan sisa dan pembuangan sisa terus di tempat penyimpanan atau tong sampah merupakan prosedur yang penting dan seharusnya dilakukan sebelum sisa dibuang dan dilupuskan. Berbagai kaedah yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengurangkan dan membuang sisa, antaranya dengan menggunakan beg plastik berbeza, tong sampah yang meletakkan berlainan jenis sisa dan menggunakan bahan lain seperti kotak atau guni. Yang terakhir, saya akan membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan program kita semula. Kebanyakan industri menjadi penyumbang utama dalam pengeluaran sisa bahan kita semula. Bahan industri memainkan peranan untuk mengurangkan sisa dalam reka bentuk produk masing-masing kerana kebanyakan sisa yang dapat dilihat hari ini datang daripada industri itu sendiri. Senario di mana pihak industri menolak untuk mengubah cara produk mereka direka akan mewujudkan situasi yang tidak sihat. Pihak kerajaan perlu peka dan memastikan pihak industri akan menghasilkan produk serta pembungkusan yang dijamin 100% dapat dikita semula atau diguna semula. Program kita semula akan lebih giat dijalankan dan masyarakat akan lebih aktif mengamalkan amalan kita semula. Pihak kerajaan harus menggunakan kuasa yang ada untuk menggesa dan menetapkan masa untuk pihak industri mengubah ciri produk mereka ke arah produk yang mesra alam dan boleh dikita semula. Insentif dan ganjaran yang boleh diberikan kepada masyarakat yang berusaha meluangkan masa untuk mengurangkan penjanaan sisa. Pihak yang hanya memberi fokus kepada masyarakat sahaja tidak akan meningkatkan amalan kita semula di negara ini. Semua pihak memainkan peranan penting untuk melestarikan alam sekitar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan hai. Saya Masyitah Muhammad dari kumpulan 7 akan memberi penerangan berkaitan metodologi kajian, sejarah awal, pengamalan kajian kitar semula di dunia. Di sini akan diterangkan tentang cara kajian diambil menggunakan kaedah yang dipersetujui oleh ahli kumpulan untuk menjalankan kajian di sekitar Durian Tunggal. Kajian ini dibuat di kawasan perumahan Durian Tunggal yang didiami oleh majoriti bangsa Melayu. Metodologi yang pakai untuk kajian ini adalah dengan dua kaedah, iaitu kaedah survey dan kaedah bahan rujukan. Pertama, kaedah survey. Kaedah ini dilakukan dengan bertanya kepada beberapa orang di kawasan kejiranan dengan beberapa soalan dan hasil soalan akan dicatat untuk rujukan. Kami mengajukan sebanyak 5 soalan untuk menguji keberkesanan amalan kitar semula di setiap rumah. Soalannya adalah seperti berikut. Yang pertama, adakah Cik atau Encik pernah didedahkan dengan amalan kitar semula, ya atau tidak? Yang kedua, adakah Cik atau Encik mengamalkan kitar semula di rumah, ya atau tidak? Yang ketiga, adakah Cik atau Encik pernah melibatkan diri dalam program yang berkaitan kitar semula, ya atau tidak? Adakah Cik atau Encik menggunakan barang harian daripada proses kitar semula, ya atau tidak? Dan yang terakhir, adakah Cik atau Encik akan menyebarkan tentang kebaikan amalan kitar semula kepada masyarakat, ya atau tidak? Kaedah yang kedua adalah kaedah rujukan. Kaedah ini memerlukan bahan rujukan yang menggunakan jurnal, majalah, surat khabar dan bacaan umum di perpustakaan. Selain itu, rujukan yang senang didapati adalah dengan melayari laman sesawah. Hasil dapatan kajian ini diambil dan dihuraikan dalam seksyen yang kelima. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia Balkis binti Mukhtar daripada 4 BEKM Seksyen 1 bernombor metrik B0118101004. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami pada bahagian perbincangan dan hasil kajian. Pertama sekali, saya ingin menerangkan definisi kitar semula secara ringkas yang telah dipersetujui oleh ahli kumpulan kami. Kitar semula secara umumnya ialah merujuk kepada perbuatan meletakkan sesuatu dalam sebuah kitaran. Seperti yang telah diterangkan oleh Masyitah dalam bahagian metodologi, kumpulan kami menggunakan dua kaedah kajian. Menerusi kaedah pertama, iaitu kaedah rujukan, kami telah melakukan penelitian terhadap kajian terdahulu berkenaan pengamalan kitar semula di dunia. Hal ini berkaitan dengan perkara yang dibentangkan oleh MIRA dalam bahagian kajian literatur atau sorotan kajian. Kaedah seterusnya ialah kaedah soal selidik yang telah dilakukan dengan mengedarkan pautan kepada penduduk Taman Cempaka Heights Durian Tunggal Melaka. Kami telah mendapat respon daripada 24 responden dan pautan ini mempunyai 5 soalan kesemuanya. Soalan A menanyakan soalan yang berbunyi, adakah Cik atau Encik pernah didedahkan dengan amalan kitar semula? Soalan pertama dalam tinjauan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap pendedahan responden terhadap kewujudan kitar semula. Berdasarkan keputusan yang diterima, kesemua 24 responden memilih ya sebagai jawapan mereka, yang mana boleh disimpulkan bahawa mereka pernah mendapat pendedahan mengenai amalan kitar semula sebelum ini. Hal ini menunjukkan bahawa usaha pelbagai badan kerajaan dan bukan kerajaan dalam perkongsian maklumat mengenai amalan kitar semula, terutamanya di negeri Melaka, telah dilaksanakan dengan baik. Pengetahuan mengenai amalan kitar semula terutama sekali di bawah program 3R, Reduce, Reuse, Recycle, membolehkan masyarakat membezakan apakah yang dimaksudkan dengan kurangkan atau reduce, guna semula, reuse dan kitar semula yang merujuk kepada recycle.
Soalan seterusnya dalam tinjauan ini iaitu soalan B bertanya, adakah cik atau encik mengamalkan kitar semula di rumah? Soalan kedua ini berfungsi untuk mengkaji keberkesanan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak berkaitan seperti kempen kitar semula. Sebanyak 17 responden daripada 24 orang bersetuju bahawa mereka mengamalkan kitar semula di rumah mereka, manakala baki 7 orang lagi tidak mempraktikkan amalan ini. Walaupun majoriti daripada responden melakukan aktiviti kitar semula di rumah, masih ada yang tidak mengamalkannya. Hal ini bukanlah menunjukkan bahawa kempen yang dijalankan tidak berkesan. Sebaliknya, kita perlulah mengenal pasti punca dan faktor yang menyebabkan mereka tidak mempraktikkan amalan ini di rumah mereka. Soalan seterusnya iaitu soalan C. Adakah cik atau encik pernah melibatkan diri dalam program yang berkaitan kitar semula? Soalan ketiga ini ialah bertujuan untuk menilai komitmen setiap individu dalam aktiviti kitar semula yang diajukan oleh mana-mana pihak, baik kerajaan atau bukan kerajaan. Menurut keputusan yang telah kami kumpulkan, seramai 18 orang daripada 24 orang responden memilih ya yang menunjukkan mereka ada melibatkan diri dalam program berkaitan kitar semula, manakala lagi 6 orang responden tidak pernah membabitkan diri dengan program sedemikian. Hal ini mengukur tahap kesediaan responden atau masyarakat dalam pengamalan kitar semula baik di rumah maupun di luar kawasan rumah. 6 orang yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti kitar semula ini berkemungkinan besar melambangkan bahawa mereka belum bersedia untuk menerapkan amalan kitar semula dalam diri mereka. Namun begitu, majoriti responden telah bersedia untuk menjadikan amalan kitar semula sebagai suatu amalan yang bagus dan berterusan dalam kehidupan mereka. Soalan keempat daripada soal selidik ini iaitu soalan D, menanyakan adakah cik atau encik menggunakan barangan harian daripada proses kitar semula. Soalan ini menjadi indikasi kepada penerimaan masyarakat terhadap penggunaan bahan yang telah dikitar semula untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, penggunaan baja kompos dan juga barangan fashion seperti beg yang diperbuat daripada seluar jeans terpakai. Berdasarkan keputusan tinjauan, seramai 16 orang bersetuju bahawa mereka menggunakan barangan harian yang diperbuat daripada proses kitar semula. Barangan yang diperbuat menerusi proses kitar semula tidak terhad kepada baja dan fashion sahaja, malahan juga daripada sudut dekorasi rumah kerana terdapat pelbagai jenis arca yang diproses melalui kitar semula untuk menghasilkan produk yang unik. Soalan terakhir dalam soal selidik ini iaitu soalan E, menanyakan adakah cik atau encik akan menyebarkan tentang kebaikan amalan kitar semula kepada masyarakat. Pada 24 responden, kesemua mereka sebulat suara menjawab ya yang menunjukkan bahawa mereka tidak keberatan untuk berkongsi kebaikan amalan kitar semula ini dengan masyarakat lain seperti keluarga atau rakan taulan. Kesudian mereka untuk menyebarkan kepentingan serta kebaikan yang diperoleh dengan masyarakat lain menunjukkan bahawa mereka sebenarnya memandang tinggi kewujudan amalan ini dan kemungkinan besar juga mereka akan turut memberi komitmen untuk menggayakan amalan kitar semula dalam kehidupan seharian mereka. Walaupun bukan semua responden mengamalkan kitar semula di rumah, kesudian dan kesediaan mereka untuk berkongsi akan faedah kitar semula dengan masyarakat sekitar juga telah menunjukkan satu sinar positif. Hal ini adalah demikian kerana bermula dengan kesudian ini untuk kesudian untuk mempercayai kepentingan dan menyedari
kebaikan kita semula dalam kehidupan harian, individu ini dengan sendirinya lama-kelamaan mereka akan menggayakan produk yang diproses melalui kita semula. Perkara ini seterusnya akan membuatkan individu itu berasa seronok dan akan mencuba untuk mempraktikkan amalan kita semula di rumah. Dan hasil daripada perbincangan ahli kumpulan kami bersetuju bahawa bukan sahaja kesedaran kepada kepentingan amalan kita semula yang perlu dititik beratkan, tetapi juga mengkaji apakah penyebab kepada kurangnya pempraktisan amalan ini dalam kehidupan harian, walaupun majoriti masyarakat kita mengetahui akan kebaikan amalan ini. Dan pelbagai langkah perlu diambil bagi meningkatkan peratusan pengamalan aktiviti sihat ini dalam gaya hidup masyarakat masa kini. Itu sahaja daripada saya dan kita sambung dengan Nur Syahami pada bahagian kesimpulan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan kajian ini adalah untuk menentukan tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang amalan kita semula. Selain itu, tumpuan kajian ini juga untuk melihat sama ada pengetahuan mereka tentang amalan hijau memberi kesan kepada amalan kita semula mereka. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa tahap pemahaman dan pengetahuan yang tinggi tentang penggunaan dan amalan kita semula secara mendalam memberi kesedaran kepada masyarakat sekeliling dan pelajar dengan memfokuskan kepada kepentingan iklim dan amalan hijau dalam kehidupan seharian. Kesedaran yang tinggi tentang amalan hijau dalam kalangan pelajar juga dapat memberi impak terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam dengan mengekalkan sumber dan aset alam semula jadi sekaligus dapat mengurangkan karbon monoksida di udara. Cadangan yang boleh diberikan bagi mengekalkan amalan kita semula ialah pihak berkuasa harus tahu dan sedar di sebalik infrastruktur kelas pertama, pembangunan fizikal dan material, isu pencernaan semula jadi sering diabaikan sejak kebelakangan ini. Ketua-ketua negara harus menjadi khalifah yang bertanggungjawab atas pembangunan negara supaya kita terus menyokong dan mengamalkan usaha kita semula ini. Masyarakat haruslah lebih memahami bahawa amalan hijau kita semula telah memberi pelbagai manfaat kepada rutin harian mereka, sama ada dari segi kesihatan, ekonomi, kesejahteraan dan persekitaran. Masyarakat dan mahasiswa juga haruslah berganding bahu dan bersinergi dengan pelbagai pihak, khususnya kerajaan, untuk menjayakan usaha kita semula yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan supaya generasi yang akan datang akan terus berjaya, cemerlang, gemilang dan terbilang.